السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Garang الشيخ أحمد الدمنهوري رحمه الله تعالى: ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. Sambung masih dalam bahagian yang keempat berkenaan dengan anwa' ilmu hadis. Sikit lagi nak habis. Dia kata apa? Thumma, kemudian, inna kullam min dalalati tadammuni wal iltizam, sesungguhnya setiap kullan isim inna min dalalati tadammuni, daripada dalalah at-tadammun yang merujuk kepada juzuk makna, wal iltizami yang merujuk kepada amrun khariji, satu benda luaran yang lazim bagi dia. Khabar yastalzimu, melazimi ia, menuntut lazim ia kullan, akan maf'ul bih, dalalatal mutabaqati, akan dalalah mutabaqah. Dia baca dulu, saya kita terang dalalah mutabaqah. Ini dalalah tadammun wal iltizam ini bila adanya dalalah tadammun dengan iltizam ini, maka semestinya ada juga dalalah al-mutabaqah. Apa dia? Sekali lagi ya. Hiya wa hiya, dan bermula dia dalalah al-mutabaqah pula. La tastalzimuha khabar, la tastalzimuhuma, tidak melazimi ia dalalah mutabaqah. Dhamir mustatir hiya kembali kepada dalalah mutabaqah. Akan keduanya, akan dalalah at-tadammun dan dalalah al-iltizam. Okey. Jadi dalalah mutabaqah tidak semestinya merujuk kepada dalalah at-tadammun dengan dalalah iltizam, tapi dalalah iltizam dan dalalah at-tadammun menunjukkan kepada al-mutabaqah. Macam mana kata musannif? Kama ay wa dzalika thabitun, dan bermula demikian itu, yang mana dalalah mutabaqah tidak melazimi dalalah at-tadammun dengan dalalah iltizam itu sabit. Kama, seperti barang, idza kana al-ma'na basitan, jikalau adalah ia makna itu, al-ma'na isim kana, basitan khabar dia. Jikalau makna dia itu basit, basit ni makna yang ghairu murakkab. Okey, makna satu benda tu tidak murakkab. Seperti insan, hayawanun natiq. Dia murakkab tu. Hayawan satu, natiq satu. Kalau takrif basit, mungkin contoh dia satu benda tu satu je perkataan, ataupun merujuk kepada satu makna. Dia tidak merujuk kepada dua makna, macam hayawanun natiq. Kalau hayawanun natiq merujuk kepada dua makna, hayawan satu, natiq satu, itu merupakan takrif kepada insan. Jadi satulah. Okey. Wala lazima lahu, dan tidak ada lazim baginya
bagi makna basit tadi. Disebabkan perkataan ataupun satu lafaz itu mempunyai makna yang basit, makna yang tidak murakkab, lagi pula tidak ada lazim bagi dia, maka dia panggil itu masih lagi itu masih lagi ada dalalah mutabaqah, tapi dalalah mutabaqah yang tidak ada dalalah iltizam dan tidak ada dalalah tadammun. Sebab apa tidak ada tadammun? Dalalah tadammun tidak ada sebabnya ialah kerana dalalah mutabaqah dia basit, tidak ada juzuk. Sedangkan dulu kita belajar dalalah tadammun ini ialah dalalah yang mempunyai juzuk makna. Contoh hayawanun natiq, kalau kita terjemah insan sebagai hayawan, itu merupakan juzuk makna insan. Ataupun kita sebut natiq saja, itu merupakan juzuk kepada makna insan. Ni masalahnya satu benda ni dia tidak ada murakkab gitu, dia basit saja, maka tidak ada dalam tadammun. Okay. Begitu juga kalaulah satu lafaz itu tidak ada lazim bagi dia. Kalau insan contohnya, insan ada benda yang lazim bagi dia. Benda lazim ni amrun khariji, satu perkara yang luar. Dia ada lazim bagi dia. Contoh dia qabilut ta'allum, dia menerima belajar. Maka tu lazim bagi insan. Tapi kalau satu benda ni tidak ada lazim bagi dia, tidak ada boleh yang melazimi dia, maka dia panggil tidak ada dalalah iltizam. Tapi adalah dalalah mutabaqah tu. Tu. Okey. Habis. Wa dalalatu tadammuni, dan bermula dalalah at-tadammun itu qad tajtami'u ma'a dalalati iltizami. Ni nak bahas tadammun pula. Jadi mutabaqah itu tak semestinya ada, tak melazimi adanya tadammun dengan iltizam. Sebab macam tadilah, kalaulah makna dia tu makna basit, lagi pula dia tidak ada lazim bagi lafaz tersebut, maka dia mutabaqah sajalah, dia tidak ada tadammun, dia tidak ada iltizam. Yang kedua pula, kalaulah dalalah tu dalalah istima', dalalah tadammun, qad tajtami'u, kadang-kadang qad bertemu dengan fi'il mudhari' dengan makna kadang-kadang taqlid. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, qad tajtami'u, khabar bagi dalalah. Kadang-kadang berhimpun ia dalalah at-tadammun, dhamir mustatihiyah kembali kepada dalalatut tadammun ma'a dalalatil iltizami. Kadang-kadang dia berhimpun dengan dalalah iltizam. Fima idza kana al-ma'na murakkaban, bila tu dia berhimpun pada barang, yakni pada lafaz, pada barang ataupun pada lafaz ataupun pada makna yang apabila adalah ia makna itu al-makna isim kana murakkaban khabar kana. Jikalaulah ada dia itu makna murakkab, makna murakkab, walahu, dan baginya, bagi makna tadi, lazimun dhihniyun, lazim yang bangsa dhihni, yang bangsa akal. Dhihniyun sifat bagi lazimun. Jadi kadang-kadang berhimpun antara dalalah tadammun dengan lazim. Sebab apa? Sebab dalalah tadammun ialah juzuk makna. Ada juzuk makna sebab dia murakkab. Ada juzuk makna sebab dia murakkab. Lagi pula ada kadang-kadang itu dia merupakan dalalah tadammun, lagi pula ada perkara yang melazimi dia, maka dia panggil dalalah iltizam. Maka dia panggil dalalah iltizam. Ada dalalah iltizam, lazim malzum di situ. Tu. Wa tanfaridu, dan tapi ini Allah berkata tajtami'u ai wa qad tanfaridu, tapi kadang-kadang dan kadang-kadang menyendiri ia dalalah mutabaqah, dalalah tadammun. Tu disebut dah dalalatu tadammuni, dalalatu fa'il bagi tanfaridu, at-tadammuni mudhafu ilaih. Kadang-kadang menyendiri ia dalalah at-tadammun, yakni tidak bersangkut paut dengan dalalah iltizam, fima, pada barang, yakni pada lafaz, idza kana al-ma'na murakkaban, jikalau adalah ia makna itu murakkab, dengan makna murakkab, wala lazimun lahu dhihniyan, dan tidak ada lazim baginya, bagi makna tadi dhihniyan, ai wala lazimun lahu dhihniyan, tidak ada lazim baginya, bagi makna tadi secara dhihni, secara dhihni, tidak ada perkara yang melazimi dia.
Tapi dia makna murakkab tak? Makna murakkab, dan tadammun itu juz'u ma'nahu, juzuk daripada satu makna. Dan juzuk daripada satu makna itu pula tidak ada benda yang melazimi dia, tidak ada perkara yang boleh melazimi dia. Maka dia panggil dalalah tadammun sahaja tanpa ada dalalah iltizam. Kalau mutabaqah tadi boleh ada dalalah tadammun, boleh ada dalalah iltizam. Kalaulah dalalah mutabaqah tadi merujuk kepada juzuk, merujuk kepada makna yang murakkab, makna yang mempunyai susunan lebih daripada satu. Lagi pula kalau ada lazim malzum pada dia boleh melazimi makna tersebut, maka dia panggil dalalah mutabaqah tadi. Ada dalalah iltizam baginya. Tapi tak lazim begitu. Kadang-kadang dalalah mutabaqah tadi makna dia basit, makna dia tidak murakkab, makna dia satu je. Makna dia satu je. Lagi pula kadang-kadang tidak ada lazim bagi dia, maka dia panggil dalalah mutabaqah sajalah, tidak ada dalalah tadammun dengan dalalah iltizam pada dia. Begitu juga tadammun kadang-kadang dia itu ada padanya juga dalalah iltizam. Sebab dalalah tadammun itu juzuk makna. Bila juzuk makna, mana mesti kena murakkab. Mesti dia itu murakkab, mesti asalnya ialah murakkab. Lepas tu dia menjadi dalalah tadammun sebab dia merujuk kepada juzuk makna. Kalau dia ada benda yang boleh melazimi dia, maka dia juga dipanggil dalalah iltizam. Kalau tidak ada perkara yang merujuk kepada lazim kepada dia, maka tidak ada dalalah iltizam, hanya semata-mata dalalah tadammun sahaja. Tu dalalah at-tadammun. Kemudian kata musannif, wa tanfaridu dalalatul iltizami, dan menyendiri ia oleh dalalah iltizam, fima idza kana al-ma'na basitan, pada barang, yakni pada makna yang jika adalah ia makna itu basitan. Tu basitan iaitu apa? Basit ay ghairu murakkab, tidak murakkab, basit. Okey. Dan menyendiri yakni dalalah iltizam itu sendiri-sendirilah, tidak ada kait dengan dalalah mutabaqah, tidak ada kait dengan dalalah tadammun macam tadi. Apabila makna dia basit. Apabila makna dia basit ay ghairu murakkab, makna dia ialah basit yakni ghairu murakkab. Seperti apa? Kan nuqtati, seperti nuqtah. Seperti nuqtah ay wa dzalika thabitun, kan nuqtati, seperti nuqtah. Nuqtah ni titik lah, titik. Okay? Apa maksud titik tu? Maksud titik tu kaunuha dharfal khatti. Contohnya kaunuha dharfal khatti, keadaan dia nuqtah itu dharfal khatti. Contohnya dharfal khatti ataupun tarafal khatti. Boleh ada keadaan titik itu pada mana-mana celah khat, mana-mana celah-celah baris. Boleh pada mana-mana baris. Baris maksudnya huruf lah. Sama ada dia itu titik di bawah atau titik di atas. Walahu lazimun zihniyun, dan bagi makna yang basit tadi pula ada perkara yang melazimi secara zihni. Lazim yang zihni, lazim yang bangsa akal. Seperti apa? Titik ada di bawah. Titik ada di bawah tu perkara yang melazimi tu. Titik ada di bawah dipanggil ba. Kalau dia punya khat dia gitu, kaunaha tarfal khatti. Kalau dia punya khat dia gitu, tulisan dia gitu, ada titik bawah dia panggil ba. Tulisan gitu ada titik atas 2 dia panggil ta, ada titik atas 3 dia panggil sa. Kalau begitu ada titik di tengah jim, ada titik di atas kha, macam-macam lah. Itu perkara yang melazimi. Tapi dia itu makna dia basit, bukan makna murakkab, iaitu kaunuha tarfal khatti. Tidak ada juzuk bagi dia, makna dia basit saja. Makna dia hanya satu. Dia tidak ada macam insan, hayawanun, natiqun, hayawan satu, natiqun satu. Tak. Dia tidak ada juzuk makna. Jadi dia punya takrif dia tu basit ghairu murakkab. Tapi ada tak perkara yang melazimi dia? Ada perkara yang melazimi dia, iaitu lazimul zihni, iaitu seperti ada titik di mana-mana, di bawah bentuk khat gini ke atau gini ke,
atau gini ke, macam-macam lah. Jadi dah terbentuknya haraf ya, haraf ba, haraf ta, haraf ta, jim, kha dan sebagainya. Qaf, fa, dad, dha dan sebagainya. Itu nuqtah. Hanya ada dalalah iltizam, tidak ada dalalah mutabaqah ataupun dalalah at-tadammun. Tu. Wallahu a'lamu ay wallahu a'lamu bihaqiqati ma aqulu laka. Jadi nuqtah ni dalam ulama mutakallimin dipanggil nuqtah ni sebagai jauhar firi. Ulama mutakallimin muhaqqiqun mengatakan bahawasanya nuqtah ini ialah jauhar firi, yakni juz'un la yatajazza. Dia merupakan juzuk la yatajazza, yang tidak dijuzukkan lagi. Dia tidak boleh pecah lagi dah. Tidak boleh pecah lagi dah. Juz'un la yatajazza. Sebab tu dia basit. Basit dari sudut mutakallimin itulah. Kalau basit dari sudut mantik ni, dari sudut ta'rif kan. Mutakallimin basit juga, tapi basit itu dengan makna jauhar firi. Kalau jauhar murakkab ada dua. Dipanggil sebagai jisim mutakallimin. Hukama tak panggil jisim lagi. Hukama nak panggil jisim mestilah 3D, 3-dimensional shape. Ada lebar, ada panjang, ada dalam. Itu baru dipanggil sebagai jisim bagi ulama hukama, ataupun dia panggil ahlul falsafah. Tu habis. Jadi satu lagi nak terang, nak penting silapan dulu, silap dulu. Ada pasal yang ilmu kalam yang kita buat contoh kan. Contoh tu kita buat contoh tu, kita kata apa dulu tu, yang kata mawjud fi nafsil amri tu. Mawjud fi nafsil amri tu kita kata ahwal suluk dengan amrul itibari. Amrul itibari tak masuk lah. Amrul itibari mana dia wujud fi nafsil amri. Okay. Mawjud fi nafsil amri dalam kitab sebut, Syekh Syarqawi sebut ahwal dengan suluk sahaja. Perkara ahwal dengan suluk sahaja. Kalau amrul itibari, amrul zihni, dia perkara zihni sahaja, faham. Dia bukan mawjud fi nafsil amri. Dia bukan mawjud fi nafsil amri, bahkan dia amrun zihni sahaja, faham. Nanti kita share lah ibarat Syarqawi tu. Baru teringat semalam sebab kita malam ngajak Sirajul Huda berkaitan dengan ahwal dengan amrul itibari, baru pasal tersilap. Silap tu, tu ialah tak salah tu. Jadi amrul itibari bukan mawjud fi nafsil amri tak. Yang mawjud fi nafsil amri kalau dari sudut sifat Allah tu ialah suluk dengan ahwal. Suluk dengan ahwal. Adapun amrul i'tibari dia zihni sahaja. Tu. Habis. Tu perbahasan berkenaan dengan dalalah. Sudah habis dah berkenaan dengan dalalah. Kemudian masuk perbahasan baru hari ini berkenaan dengan faslun fi mabahithil alfadhi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, musta'malul alfadhi haythu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. Pak baik lagi. Pak baik. Masa panjang tu. Patut apa lebih lagi tu. Kata dia apa? Faslun ay hadha faslun fi mabahithil alfadhi. Faslun khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu hadha fi mabahithil alfadhi, pada membahaskan faslun kainun fi mabahithil alfadhi. Fasal yang adalah ia fasal itu pada membahaskan lafaz-lafaz, jam'u lafzi. Al-alfaz jam'u lafzi, jamak bagi lafaz. Dia kata apa? Musta'malul alfadhi haythu yujadu. Musta'malul alfadhi idhafat sifat kepada mausuf. Idhafat sifat kepada mausuf. Takdirnya al-alfadhul musta'malatu. Saya gitu.
lafaz-lafaz yang digunakan. Jadi dia tak buat itu, dia buat idhafah, maka jadi idhafah sifat pada mausuf, ai musta'malul alfaz. Tu lafaz-lafaz yang digunakan itu haitsu yujadu, tatkala adalah ia musta'malul alfaz itu imma murakkabun, silap. Sama ada penggunaan lafaz itu, murakkab, tersusun. Istilah belakang ni musta'mal satu istilah. Kalau istilah-istilah ni kena highlight, supaya kita mengaji kitab-kitab lain, bila jumpa hak ni kita tak kalut lah. Apa benda pula musta'mal dengan muhmal ni. Tu. Okay. Musta'mal tu satu istilah. Musta'malul alfaz, lafaz yang digunakan. Dan perbahasan dalam mantik ini ialah musta'malul alfaz lah. Muhmal tak kira. Kita terang. Jadi musta'mal pula ada dua. Satu, imma murakkabun. Highlight pula tu. Satu istilah yang lain. Imma murakkabun. Musta'malul alfaz, lafaz yang digunakan secara murakkab. Wa imma mufradun, ataupun mufrad. Tu. Murakkab satu, mufrad satu. Istilah belakang. Murakkab tersusun kalimah tersebut, lafaz tersebut. Mufrad tidak tersusun kalimah, lafaz tersebut. Fa awwalun, maka bermula yang awal. Apa yang awal tu? Iaitu murakkab. Khabar ma dalla juz'uhu, barang yakni al-lafzul ladzi. Ma barang yakni al-lafzul ladzi dalla juz'uhu, lafaz yang menunjuk ia ma, ya lafaz tu bukan menunjuk ia oleh juzuknya, juzuk ma. Ma hu tu kembali pada ma. Hu tu kembali kepada ma. Yang menunjuk ia oleh juzuknya, juzuk ma, yakni juzuk lafaz, ala juz'i ma'nahu, atas juzuk maknanya makna ma. Atas juzuk maknanya makna ma. Maka itu murakkab. Maka itu murakkab. Okay? Satu lafaz yang merujuk kepada juzuk makna. Satu lafaz yang merujuk kepada satu lafaz yang merujuk kepada juzuk lafaz. Yang merujuk kepada juzuk lafaz atas juzuk maknanya. Bukan semua maknanya. Okay? Contoh kita kata Zaidun qaimun. Murakkab tu. Zaidun satu, qaimun satu. Dan Zaidun tu pula ataupun qaimun tu pula merupakan sebahagian juzuk daripada makna ayat tu. Sebahagian juzuk daripada makna ayat tu. Ialah mubtada' khabar. Atau istilah mantiknya mawdu' mahmul, maka dia murakkab. Murakkab banyaklah. Tu dia panggil murakkab isnadi. Ada murakkab idhafi. Ni saya ikat mantik ni kita akan bahas. Tidak semua murakkab itu ialah murakkab istilahi mantik. Ada yang murakkab tapi mufrad. Tu ada yang murakkab tapi mufrad. Sebab dia tidak menunjuk juzuk makna. Dia tidak menunjuk juzuk makna, maka jadi mufrad. Tu. Bi'aksi ma tala. Mana dia? Bi'aksi ma tala. Dengan akas sebaliknya nak kata mufrad lah tu. Sebaliknya matala, barang yakni lafaz, tala yang mengerti, yang mengiringi ataupun yang mengiringi ia akan al-murakkab itu. Matala bi'aksi ma ai bi'aksi lafzi, mufrad lah tu. Tala yang mengiringi ia ma itu akan murakkab tadi. Apa dia? Mufrad lah. Tu mufrad lah. Okey, mufrad. Mufrad ni terbalik saja, bubuh la. Kalau murakkab tadi ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, tapi kalau mufrad la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Tu ya. Tidak merujuk kepada sebahagian daripada juzuk lafaz, juzuk makna. Tu. Dia tidak merujuk kepada juzuk atas juzuknya tu, juzuk juzuk lafaz itu tidak merujuk kepada juzuk makna. Tu mufrad lah tu. Sehari kita buat lah. Ada petol. Jadi juzuk lafaz dah tu, juzuk lafaz dah tu tidak merujuk kepada juzuk makna yang lain. Tu dia panggil mufrad.
Wahwa, dan bermula dia al-mufrad itu ala qismaini ay thabitun, ala qismaini atas dua bahagi, dua pembahagian. A'nil mufrada, al-mufrada maf'ulun bih a'ni, yang menghendaki ia oleh aku ialah mufrad itu kulliyun. Tu okey, kulliyun iaitu mufrad kulli. Tu istilah lah kulliyun, istilah tu. Tu istilah tu, mufrad istilah, murakkab istilah, musta'mal istilah, kulliyun istilah, au juz'iyun ataf kulli, ataupun juz'i, mufrad yang juz'i, wujida yang didapati akan dia, akan mufrad. Fa mufhimu ishtirakinil kulliyu, maka mufhim, orang yang faham orang yang faham ishtirak, orang yang faham, maka bermula orang yang faham ishtirak. Mufhim tu idhafah isim fa'il kepada maf'ulun bih, berkongsi lah, berkongsi. Al-ishtirak tu berkongsi. Mushtarak, ni pun istilah ni, mushtarak istilah tu. Tu ishtirak dia panggil mushtarak. Ada mushtarak lafzi tadi, ni tak tahulah bahas kedok ni. Tu mushtarak lafzi tu bahas aku. Ataupun selepas daripada tu, asal selepas daripada tu, faslun fi bayani nisbatil alfaz, tu akan datang. Maka orang yang faham al-ishtirak, tu akan berkongsi itu al-kulliyu, dipanggil sebagai kulli. Khabar kepada mufhim. Al-kulliyu dia panggil kulli. Kulli ni ada ishtirak di bawah dia, boleh berkongsi. Tu mufrad ni boleh berkongsi, berkongsi sesuatu dengan yang lain, dia boleh masuk sekali. Itu kulli. Seperti ka'asadin ay wa dhalika thabitun, ka'asadin seperti contohnya singa. Bila sebut singa, banyak dah singa, banyak. Tu dia panggil kulli singa. Dia tidak tertentu kepada seorang. Bila sebut singa, singa Malaysia masuk, singa Thailand masuk, singa Afrika masuk, singa tu masuk, singa belang, singa hak tu, singa jantan, semua masuk. Maka singa tu kulli, dia boleh ishtirak, dia boleh berkongsi. Maka dia panggil kulli lah singa. Insan kulli lah sebab dalam insan itu ada insan itu insan Malaysia, insan Indonesia, Brunei, tu dari sudut insan, semua insan. Maka itu dia panggil kulli. Sebab apa? Sebab boleh berkongsi. Insan itu di bawah satu nama dipanggil insan. Tu. Okey. Wa aksuhu wa aksul kulli khabar al-juz'iyyu. Lawan baginya, akas sebaliknya kulli itu ialah dipanggil juz'i. Juz'i macam mana? Juz'i ni tak boleh nak kongsi macam yang lain. Dia tidak ada ishtirak. Terbalik ya. Akas kepada ishtirak, ay ada mushtirak, dia tidak boleh berkongsi. Contoh apa dia? Contoh kita kata Ahmad. Kita kata Ahmad boleh kongsi dengan lain. Tu. Dari sudut tasmah memang sama. Dia merujuk kepada tertentu dah, juz'i. Tu. Satu manusia, satu insan yang bernama Ahmad. Ahmad tu tertentu dah, juz'i. Tu dia panggil tak, Ahmad tu tak boleh nak kongsi hak lain dah. Ahmad tu tak boleh kongsi dengan lain dah. Sebab apa? Ahmad tu tertentu dah. Adakah satu Malaysia ini namanya Ahmad? Adakah semua Malaysia ni ataupun satu dunia ni bila sebut Ahmad merujuk pada insan? Dah. Dia tertentu saja. Jadi orang-orang yang bernama Ahmad sahaja dipanggil insan yang bernama Ahmad sahaja. Adapun insan yang bernama selain Ahmad, adakah tidak termasuk insan? Dah. Masuk juga. Tapi nama dia tertentu, namanya Ahmad. Aku tu dia panggil juz'i. Dia tidak boleh berkongsi dengan hak lain dah. Dia tidak boleh berkongsi dengan hak lain. Jadi Malaysia hak bernama Ahmad, ataupun dunia-dunia ni, satu dunia ni yang bernama Ahmad dan dia insan, itu merujuk kepada juz'i, tertentu kepada dirinya sahaja. Bukan kita boleh buat kaedah kata, setiap yang bernama Ahmad itu insan. Dah, mana boleh. Maka dia panggil sebagai juz'i, khusus dah. Muhammad pun insan. Ahmad pun insan. Umar pun insan. Jadi Umar, Ahmad, Muhammad tu dia panggil afrad, atau istilah dia afrad, ataupun tak apa lagi lah afrad tu nanti dia panggil juz'i.
Dia panggil apa? Juz'i. Tertentulah. Juz'iyun. Tertentu dah. Adapun insan itu dia panggil sebagai kulli. Asad dia panggil sebagai kulli. Ataupun kita nak faham lagi, kulli itu adalah jinsun. Kulli itu adalah jinsun. Nau' dia ialah juz'i. Ataupun afrad dia ialah juz'i. Tu. Okay. Jadi kulli itu ialah dia boleh kongsi dengan hal lain. Adapun juz'i tidak boleh kongsi dengan hal lain. Juz'iyun. Beza dengan kul dengan juzuk lain. Kalau kul dengan juzuk ini, kul ni bermakna keseluruhan. Juzuk ni sebahagian. Mana contohnya? Contoh kita kata kursi ataupun meja lah. Meja, kita nampak pada bak meja. Satu meja tu dia panggil kulun. Dia panggil kulun. Dia panggil apa? Dia panggil kulun. Kaki meja dia panggil juzuk bagi meja. Tu dia panggil apa? Juzuk bagi meja. Kaki meja, juzuk daripada meja. Kayu meja, juzuk daripada meja. Dengan makna tidak akan terjadi meja tersebut kalaulah ada juzuk. Kalaulah tak ada kaki, kalau tak ada kayu, tak jadi meja. Dia jadi benda lain. Jadi nak jadi meja, nak jadi kul yang bernama meja, maka terlebih dahulu kena ada juzuk untuk mencipta satu meja, iaitu kaki dia, kayu dia, pembuat meja tu. Barulah ada kul, barulah ada keseluruhan meja itu. Macam nak buat rumah lah, nak buat rumah itu kulun, kul lah keseluruhan. Tapi juzuk dia apa? Juzuk dia bumbung, tiang, dinding, tingkap, pintu. Nah, ada satu rumah ni mesti ada juzuk-juzuk ini. Dan orang buat rumah mesti terlebih dahulu dia buat juzuk-juzuk ini. Tidak ada pada bak sekali rumah dah. Tu kulun dengan juz'un. Beza dengan kulliyun dengan juz'iyun. Tu. Okay. Maka kita kata, kalaulah kita kata contoh kulli dengan juz'i. Insan kulli. Bawah dia apa? Ahmad, Muhammad. Kita boleh sah nak buat khabar. Muhammad itu insan. Sah tak khabar tu? Sah lah. Sebab Muhammad memang insan. Tu. Tapi tak sah nak buat sebaliknya. Insan itu Muhammad. Dah. Mana sah itu? Adakah manusia itu semua Muhammad? Dah. Nama Muhammad? Dah. Ada nama lain. Maka Muhammad itu insan. Sah tak? Sah. Tapi insan itu Muhammad, tak sah lah. Itu dia panggil, kalau sah nak buat khabar, dia panggil min hasril kulli ila juz'iyatihi. Dulu kita pernah bahas dulu. Kita buat aqsamul kalam kan. Dia panggil al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun fi'il haraf. Isim fi'il haraf nisbah dengan al-kalam, dia juz'i dengan kulli ke atau kul dengan juz'u? Dia kul dengan juz'u. Kulli dengan juz'i. Sebab apa? Dia kul dengan juz'u. Dia bukan kulli dengan juz'i. Sebab apa? Sebab ismun. Ismun itu adakah kalam? Isim adakah kalam? Tak panggil kalam. Fa'il saja dia panggil kalam tak? Tak panggil kalam. Harah saja dia panggil kalam tak? Tak panggil kalam lagi. Melainkan kena gabung. Kena gabung buat ayat Zaidun, Qaimun, mubtada khabar, ataupun yaf'alu Zaidun. Dia panggil ada susunan ayat kalam daripada isim, fi'il, harah baru menjadi satu kalam. Maka tidak sah nak kata fi'il itu kalam. Kalau fi'il itu kalam, maka tak ada harah dengan isim. Kalau isim itu kalam, maka tidak ada dah. Kita panggil fi'il dengan harah tu tak ada dalam bahasa nahwu, tak ada. Okey. Beza dengan kul dengan juzuk. Kalau kul dengan juzuk ni tak sah nak buat khabar. Macam tadi lah. Kul dengan juzuk ni tidak sah nak buat khabar. Maka tidak sah nak buat khabar. Isim itu ialah kalam. Tak. Fi'il itu ialah kalam. Tak. Tu. Okay. Fi'il itu ialah kalam. Tak. Sebab terjadinya kalam hasil susunan juzuk tadi. Isim, fi'il, harah, maka jadilah kalam. Okey, jadilah kalam. Tu. Habis tu.
Aqulu ay aqulu fi hadha syarhi, berkata ia oleh aku pada ini syarah. Al-lafzu, bermula lafaz itu, imma ayyakuna muhmalan khabar. Sama ada bahawa adalah ia al-lafzu itu, dhamir mustatir huwa kembali kepada al-lafzu, khabar muhmalan, khabar yakun. Muhmalan, apa muhmalan? Muhmalan ni apa dia? Muhmalan ni tidak disebutkan, dibuang ataupun tak reti. Muhmalan ni tidak boleh diretikan, perkara yang tidak boleh diretikan, perkara yang tidak disebutkan, dia akan lafaz tu. Seperti kadaizin. Mana orang faham daizin tu menatang apa? Dia lafaz tak? Dia lafaz tapi muhmal. Muhmal ni dibuang, diteruk. Dibuang, tak sebut, tak reti. Tak reti. Siapa kata daizun tu reti? Apa maksud daizun? Carilah kamu siapa. Kamu syarat ada tak daizun? Tak ada. Maka dia muhmal. Asalnya Zaidun. Zaidun berfaham. Lepas tu dia bermuqabil dia. Atah bata muhmalan. Musta'malan. Ay ayyakuna musta'malan. Ka Zaidin. Zaidin baru musta'mal. Baru yang lafaz yang digunakan. Dalam perbahasan mantik, muhmal dibuang. Dibuang pada awal lah. Tu musta'mal sahaja dikira. Jadi lafaz tu ada dua, satu muhmal, satu musta'mal. Okey, ka Zaidin, seperti Zaid. Wala ibrata bil muhmali, dan tidak ada ibrah, tidak dikira sama sekali. Ibrata ismullah linafil jinsi, takdirlah khabar itu ai thabitun bil muhmali, tidak ada sama sekali pengiraan yang sabit pada muhmal, pada lafaz yang muhmal. Bil muhmali ay bil lafzil muhmali, pada lafaz yang muhmal, pada lafaz yang tidak ada perletakan asal. Lam yudha aslan, tidak ada perletakan asal. Daizun tu datang apa? Mana ada? Tidak ada penggunaan kata-kata begitu. Maka dibuang habis dah. Dari sudut mantik ni dibuang habis dah muhmal. Begitu juga dengan kalam-kalam ilmu lahir pun, bila sebut musta'mal dengan muhmal tu tak kira lah. Cuma nak bagi tahu pembahagian lafaz sahaja ada dua, muhmal dengan musta'mal. Okey. Walidzalika, dan kerana demikian itu, ai walidzalika adami i'tibarihi bil muhmali. Tu. Dan kerana demikian itu, demikian adami i'tibarihi, tidak mengiktibarkannya kalafah itu bil muhmali, dengan muhmal. Sebab itulah ahmalahul musannifu. Ahmalahul musannifu. Membuang ia akan lafaz tadi oleh musannif. Yang ni tak sebutlah. Tak sebut pada awal. Maka musannif tak sebutlah. Muhmalul alfazi tak sebutlah. Dalam syair tu terus kepada musta'malul alfazi, lafaz yang digunakan, maka dibuang oleh musannif. Nazim ni dia buang, dia tak sebut dah muhmal tu, sebab tidak ada kaitan dengan perbahasan ini. Tsummal musta'malu, kemudian musta'mal itu pula, imma an yakuna mufradan, sama adalah ia lafaz itu mufrad. Musta'mal ni bagi dua pula. Tadi lafaz bagi dua, muhmal musta'mal bagi dua pula, mufrad murakkab. Tu ni mufrad. Wa imma an yakuna murakkaban, dan sama adalah ia lafaz tu murakkab tersusun. Dua pula. Jadi bahagilah tu. Musta'mal ada mufrad, musta'mal ada murakkab. Fal awwalu, tafri'nya ataupun kita panggil sebagai fa fasihah. Fa fasihah al awwalu, maka bermula awalnya, iaitu apa awal? Mufrad lah. Ayyakuna mufradan, itu awal. Mala khabar, mala yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu ka Zaidin. Barang yakni lafaz yang tidak menunjuk ia oleh sebahagiannya lafaz ala juz'i ma'nahu, makna lafzi,
atas juzuk maknanya, makna lafaz. Seperti apa? Ka Zaidin, seperti Zaid. Seperti apa? Seperti Zaid. Okey, Zaidun. Zaidun ni tidak ada juzuk. Dia ada juzuk. Tu. Zaidun tu dia ada juzuk, tapi juzuk dia ialah harah. Zaidun itu terbentuk daripada huruf Zai, Ya, Dal. Juzuk lah tu, tapi juzuk harah. Yang dimaksudkan di sini juzuk makna. Bukan juzuk harah. Tu. Okey. Jadi kalau kita kata Zaid ni ada juzuk. Juzuk dia apa? Zai, Ya, Dal. Tak ada makna ni Zai, Ya, Dal. Mana ada makna? Tidak merujuk kepada makna. Maka dia panggil mufrad. Tidak merujuk kepada sebahagian makna. Tidak merujuk kepada sebahagian makna, dia panggil mufrad. Dia panggil apa? Dia panggil mufrad. Tu bagi lafaz yang mufrad tapi ada juzuk. Tapi juzuk dia tu juzuk yang hurufun mabniyun sahaja. Harah-harah yang terbina sahaja. Dia tidak ada juzuk makna. Ada juga huruf, ada juga harah yang seorang dia. Seperti apa? Seperti istifham. Hamzah tu tak? Adkhul. Adakah? Boleh masuk aku? Adakah tu? Tu mufrad tu. Mufrad sungguh. Ni mufrad hakiki dia panggil. Mufrad yang hakiki, yakni mufrad yang tidak ada juzuk makna, lagi pula tidak ada juzuk bagi huruf saja. Tu dia panggil mufrad yang hakiki. Betul-betul mufrad. Makna pun tak ada, sebahagian harah pun tak ada. Bahkan dia satu harah ya. Namanya. Huruf hamzah ya. Dia tidak ada juzuk makna. Dia tidak ada apa? Tidak ada juzuk makna. Lagi pula tidak ada harah yang lain yang terbina pada dia. Macam Zaid tadi. Zaid tadi ada juga harah. Harah yang ada tu Zaid, Ya, Dal itu merujuk kepada dia itu juzuk. Tapi dia itu mufrad. Sebab apa? Sebab Zaid, Ya, Dal itu tidak merujuk kepada sebahagian daripada maknanya. Tu. Kalau dia panggil mufrad. Dia panggil apa? Mufrad. Habis. Senang tu. Wathani. Dan adapun yang kedua, ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kedua ialah kedua apa dia? Kedua murakkab, iaitu barang. Khabar, barang. Lafzu. Ataupun kita al-awwalu tu sifat bagi mausuf yang mahdhuf ai. Fal qismul awwalu. Ni wal qismul tsani. Ialah barang. Barang yang ni lafaz. Dalla juz'u, merujuk ia oleh juzuknya, juzuk ma ala juz'i ma'nahu, atas juzuk maknanya, makna ma yang lain. Contoh, ka Zaidun qa'imun, ai ka qaulika Zaidun qa'imun. Ka Zaidun ai ka qaulika Zaidun qa'imun. Zaidun satu, qa'imun satu. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Zaidun mawdu', qa'imun mahmud. Zaidun musna' ilaih, qaimun musna'. Okey. Murakkab tak? Murakkab. Dia panggil tarkib murakkab isnadi lah ni. Murakkab isnadi. Murakkab isnadi dia panggil dalam nahwu. Murakkab isnadi. Iaitu murakkab dari sudut musna' ilaih. Tak ada kalau satu, mesti ada dua-dua. Musna' ilaih. Jadi Zaidun qaimun. Tu. Okey, Zaidun qa'imun, nak merujuk kepada makna qiyamu Zaidin, berdirinya Zaid. Jadi dia berjuzuk tak? Dia berjuzuk. Dia berjuzuk tak? Dia berjuzuk. Kenapa? Sebab juzuk dia itu memberi makna dia memberi sebahagian daripada makna dia. Contoh, kita buang Zaid, qa'imun. Qa'imun ada makna lah orang yang berdiri. Jadi orang yang berdiri, qa'imun itu merupakan sebahagian daripada makna ayat Zaidun qa'imun. Maka dia juzuk. Juzuk di sinilah yang murad bagi mantiq. Tu. Bukan juzuk huruf dah, juzuk makna. Sebab kalau kata juzuk ni umum. Juzuk huruf boleh, juzuk makna boleh. Macam mana? Ini juzuk makna. Dari sudut mantiq juzuk makna, bukan juzuk huruf. Kalau juzuk huruf, dia ada juzuk huruf tak? Ada. Zaidun, za, ya, dal. Qaimun, qaf, alif, hamzah, mim.
Tapi itu bukan murad dia. Murad dia ialah juzuk yang merujuk kepada sebahagian makna dia. Jadi qaimun merujuk kepada sebahagian makna ayat ni. Zaidun merujuk kepada sebahagian makna ayat ni, iaitu orang yang bernama Zaidun. Az-zatul musammatu bi Zaidin. Az-zatul musammatu bi Zaidin. Satu zat yang dinamakan dia dengan Zaid. Tu. Maka ini dipanggil sebagai juzuk. Dia panggil sebagai bukan juzuk, murakkab. Dipanggil sebagai apa? Murakkab. Dipanggil murakkab isnadi. Okey. Ada murakkab idhafi, mudhaf ilaih. Tapi walaupun murakkab idhafi, mudhaf ilaih, tapi dia itu bukannya kategori murakkab sih, tapi dia mufrad. Nanti kita sebutlah. Kita kena faham konsep mantik. Konsep mantik bila sebut kata dia itu ialah murakkab, yakni murakkab yang ada, yang lafaz itu merujuk kepada sebahagian maknanya. Sebahagian maknanya. Tapi kalau murakkab mudhaf ilaih, murakkab idhafi dia panggil, contohnya Abdullah, dia tidak merujuk kepada sebahagian maknanya walaupun dia ada juzuk. Sebab apa? Sebab Abdullah merujuk kepada seorang. Merujuk kepada seorang. Bukan nak kata hamba Allah, hamba itu milik Allah, dah. Dia nak kata Abdullah itu satu nama orang, satu nama je, maka merujuk kepada satu je lah. Dia tidak merujuk kepada juzuk makna dah. Walaupun yang murakkab. Tu, okey. Tu, okey. Nanti kita inilah kita terang. Sebab mufrad ni dia ada 4. Mufrad ni dia ada 4 bahagian. Walaupun nampak macam murakkab tapi sebenarnya mufrad. Nanti tu. Yang faham ni dulu. Mufrad ialah satu lafaz yang tidak merujuk kepada juzuk makna yang lain. Adapun murakkab merujuk kepada sebahagian juzuk makna yang lain. Itu dulu. Faham hak tu dulu. Bila kita faham kemas hak ni, kita faham hak lain lah. Oh, murakkab hak jenis gini tak masuk lah. Murakkab hak jenis gini tak masuk lah. Sebab apa? Sebab dia tidak bawa kepada juzuk makna yang lain. Tu, okey? Nanti tu. Habis. Wal kalamu 'alal murakkabi, dan bermula kalam atas murakkab, ai lafzul murakkab lah. Biqismaihi, dengan 2 bahagian pula. A'ni, menghendaki ia oleh aku, ialah apa dia? Barang. Apa barang? Barang murakkab lah. Ma tu ai murakkab. Lafzul murakkab huwa fi quwwatil mufradi. Adalah ia ma, yakni murakkab itu pada quwwatil mufrad. Pada quwwatil mufrad, iaitu pada menempati lafaz mufrad. Pada menempati, dia seolah-olah mufrad. Fi quwwatil mufrad maknanya dia murakkab tapi dia membawa makna, membawa maqam, dia berada di tempat mufrad, bukan tempat murakkab. Dengan makna murakkab ini ialah murakkab, nampak murakkab tapi sebenarnya mufrad. Macam Abdullah tadi tu lah. Tu nanti kita terang tu. Ini kita baca dulu. Wa ma kana ataf. Ni yang kedua. Wa ma kana mahdhan. Dan bahagian yang kedua ialah barang. Barang ini murakkab, yang adalah ia barang itu mahdhan, semata-mata, yakni semata-mata murakkab. Semata-mata murakkab, bukannya fi quwwatil mufrad lagi. Tu ya'ti. Mahdhan tu ya'ti sifat, jumlah sifat bagi mahdhan. Murakkab yang semata-mata tu yang lagi akan datang, ia murakkab mahdhan itu fil mu'arrifati, pada bab-bab ta'rif, wal qadiyah sughra kubra, wal aqisati, dan segala kias. Kias, ta'rif, qadiyah, premis, ayat-ayat itu murakkab semata-mata, tidak ada mufrad. Tidak ada mufrad, murakkab semata-mata. Memang murakkab ayat pun. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sari'un. Murakkab sungguh. Murakkab sungguh, tidak ada mufrad dari situ. Tapi kalau dari satu yang tadi tu, ma huwa fi quwwatil mufrad, dia murakkab tapi menempati makna mufrad. Dia tidak murakkab yang dimaksudkan di sini. Dia murakkab tapi dia bawa makna mufrad, maka dia kategori mufrad, bukan kategori murakkab lagi. Lagu mana? Sambung pula pada esok hari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.